Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita meneruskan tazkirah pada malam ini, marilah sama-sama kita niat iktikaf supaya sepanjang kita duduk dalam majlis ilmu dalam masjid pada malam ini, kita dapat pahala berpanjangan. Pahala duduk saja. Pahala duduk saja dalam masjid. Pahala dengar majlis ilmu lain pula. Tak. Kalau orang tu dia tak niat iktikaf, maka dia tidak dapat pahala free tu. Duduk saja-saja nyendai belakang tu nak tunggu isyak, lalu dia niat iktikaf, tak ada kuliah maghrib, tak mengaji, tak buat apa, tapi dia boleh pahala sepanjang dia duduk sampailah dia bangun. Tak. Ataupun pahala dia terhenti apabila terbatal niat, terbatal wuduk. Bila dia kentuk, dia ngupak kat orang, pahala iktikaf dia batal. Dia kena niat balik, ataupun kena ambil balik wuduk, duduk, niat iktikaf balik. Maka rugilah kalau kita lupa untuk niat iktikaf. Ada tulis depan ni, nawaitu iktikaf fi hazil masjid. Ada belakang. Kalau dah ingat nak tengok, dah ingat kena kita tengok belakang tu. Biasa masjid dia ada depan ni tak? Ambillah peluang free. Allah ni nak bagi kelebihan kepada kita banyak cara, cuma kita je banyak alasan. Tak? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita keberkatan bulan Sya'ban, bermula daripada bulan Rajab. Kita minta lagi bulan Sya'ban, lalu kita minta dengan Allah berkat dan sampaikan kita ni pada bulan Ramadan. Sebab kita tahu belaka dah, kelebihan bulan Ramadan ni tidak ada pada umat yang lain. 1001 malam. Hak tak lebih sekali. Tapi berapa orang dapat? Umur kita 60 tahun ni, peceng contoh. Tahun berapa kita dapat? Tak 2019 ke 2020 ke? Banyak, masa paling banyak ni. Antara masa paling banyak 2020. Sebab apa? Kita kena kurung. Kita tak boleh nak buat aktiviti banyak, tambah dengan puasa pula, boleh baca Quran banyak, boleh bangun malam banyak. Tetapi adakah orang dapat malam tersebut? Kemudian 2021 tahun lepas dapat ke tak? Wallahu a'lam. Tahun ni pula peluang Allah bagi. Saya 2 hari lepas, saya duduk fikir, bukan nak suruh orang mati, saya duduk fikir, lama dah ni Allah tak beri peringatan kematian orang terdekat dengan saya. Lama dah saya duk fikir. Kemudian pada malam tu saya dapat maklumat orang
dekatlah dengan saya, kampung saya, Alik Babatah tu, Wakaf Pelang ke Pauh tu, meninggal seorang. Kecil mani, saya dah jumpa lama dah, saya kata mana dah nampak lama. Mokcik, perempuan, dia tua dah lah. Selepas pada tu, biasanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia matikan seorang, ada seorang lagi. Mana tak? Ada seorang lagi. Saya duk fikir, siapa orang nombor 2 ni? Siapa orang nombor 2? Selepas tu dia senyap kejap. Tapi bulan Syaban ni bulan paling ramai orang mati. Ramai orang meninggal bulan Syaban ni. Ramai orang tak sempat masuk bulan Ramadan. Bulan Syaban ni. Buat persediaan molek lah, takut kita hak tak dah masuk Ramadan tu kita. Lalu tadi saya dapat pula berita seorang lagi, wakaf pun saya juga. Muda lagi dalam umur awal 40 gitulah. Meninggal. Kena kecil manis teruk, tak cakap dah dengan orang, tak mau cakap dah. Meninggal, perempuan. Dua-dua orang perempuan. Kita tak tahu bila kita dan bagaimana keadaan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Maka persediaan memang kita kena buat. Mati mengejut ni ada satu bab Allah bagi kepada orang mukmin. Orang mukmin, orang kufur ada belaka. Dia panggil mautul faja'ah. Mati mengejut. Macam mana mati mengejut? Mati lemah. Kita tengok negara kita ni tahun ni, akhir-akhir tahun lepas dengan tahun ni, banyak berlaku banjir besar. Dan ramai yang mati dalam banjir. Timbunan tanah ada. Tak? Kalau Covid ni kita kata tak mengejut sebab dia sakit dulu. Dia sakit, dia boleh istighfar, dia boleh minta maaf, boleh telefon, video call tak? Doktor pun khabar nak tidurkan ni, boleh buat persediaan. Mautul faja'ah ini satu kematian yang mengejut. Kita duduk saja ni. Dah senyap. Tidak ada orang ajar kita talkinkan kita lakinu mautakum. Nabi sebut ajar talqin, ajar la ilaha illallah, talqinkan kepada orang nak mati tu. Ajar apa? La ilaha illallah. Tetapi orang yang berhadapan dengan mautul faja'ah ini, dia tidak ada orang yang ajar. Tidak ada orang yang ajar kepada dia la ilaha illallah. Kalau orang tu sakit atas beg 6 bulan, 5-6 bulan duduk atas beg dah. Bila mari teruk dah nak cakap dah, tak makan dah, orang duduk tepi dia, anak duduk, isteri duduk. Duduk aja. La ilaha illallah. Abang sebut bang. Tak. Aja. Kalau tak boleh sangat dah, Allah, sebut Allah. Tak, kita aja. Tetapi mautul faja'ah tidak ada orang yang ajar. Mati gitu, accident. Tubik daripada masjid, lekum. Orang tanya, dah parak tak? Mati lalu. Kena lenyek di kereta. Kita tak tahu siapa keadaan demikian. Dan sebelum ni ada dah orang meninggal keadaan gitu. Baru-baru ni saya tengok satu video di Indonesia, anak dia accident dengan motor berkecai. Mak dan ayah dia mari ni dengan kereta, berhenti depan anak dia, pergi dekat anak dia, berkecai anak. Mautul faja'ah, tidak ada orang ajar la ilaha illallah. Tetapi mautul faja'ah ini dia akan menjadi satu nikmat kepada orang mukmin, satu kerehatan kepada orang mukmin. Sebab apa? Sebab berpanjangan dalam kehidupan dia, dia mencintai Allah. Dia zikir sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak kutuk orang mukmin. Bila dia naik bukit, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila melanda, subhanallah. Bila turun, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia tak cakap pasal orang. Ada manusia macam ni. Walaupun dia tidak diajar la ilaha illallah, tetapi pengakhiran dia adalah pengakhiran yang baik. Sebab apa? Sebab dia ada satu benda, iaitu kasih kepada Allah. Hablum minallah, yang berpanjangan dalam kehidupan dia. Ada kita wallahu a'lam. Adakah kita akan
berhadapan dengan sakaratul maut, yang duduk atas beg, lalu orang ajar kita la ilaha illallah. Kalau kita tengok banyak kan mati dalam iman ni dalam filem tak? Atas beg lepas tu mati dalam senyum. Tak? Dalam senyum. Kalau mati gitu tak apalah, tapi kita tak tahu macam mana kematian yang akan kita berhadapan. Ni dari kalangan kita, dari kiri, daripada sebelah sini ke sebelah sini, kita tak tahu. Termasuk saya tak tahu macam mana maut yang akan saya berhadapan. Tak tahu. Maka orang mukmin dia akan berhadapan dengan mautul fajaah. Dia turun masjid, dia baru ingat kepada Allah. Dia baru keluar daripada masjid, baru lepas iktikaf, baru lepas daripada majlis ilmu, dia accident. Maka kematian itu adalah istirahat bagi dia, kerehatan bagi dia. Tak? Selepas isyak, untuk subuh esok tak ada dah. Untuk nak pergi semayang subuh ke, nak fikir tambah buat dosa ke, kena tambah pahala, tak ada dah. Sebab apa? Sebab dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kerehatan mautul fajaah bagi orang yang beriman. Tetapi satu kemurkaan, satu kecelakaan, satu malapetaka bagi orang yang kufur kepada Allah, orang yang fasik kepada Allah. Dia buat dosa kecil tapi terus buat, terus dia pakai seluar pendek, terus menerus sampai dia mati. Dia tak bertaubat kepada Allah, lalu dia menjadi manusia yang fasik, lalu dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Dia akan menjadi manusia yang menyesal. Bukan istirahat bagi dia, tetapi permulaan kecelakaan yang sangat besar bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kufur, orang fasik, dia bila orang tegur dia, mu tegur orang sedap, mu orang ajak pergi masjid, mu seorang pergi masjid, aku pergi kau, mu ada ajak aku orang tak, dia marah kat orang. Maka tak sedar bahawa manusia ini menjadi manusia yang fasik, lalu dia dimatikan oleh Allah. Jika dia dimatikan dalam keadaan mautul fajaah, kematian yang mengejut, lalu dia menjadi manusia yang celaka di sisi Allah. Malam ni kita masuk bab yang keempat, iaitu balasan perbuatan zina. Orang yang berzina, yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang wak mari kepada kita, ulama wak mari kepada kita satu benda ibari bermula daripada ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan kepada orang yang berzina. Ni hok duduk dalam masjid, alhamdulillah lah. Kita tahu tak, negeri kita, negara kita ni, orang menjadikan zina ini sebagai sumber pendapatan. Sumber pendapatan. Jadi GRO. Sebab apa? Saya susah, tak tahu nak kerja apa. Nak, saya keluarga susah, suami tinggal, nak tanggung anak, jadi GRO. Saya buka syarikat apa? Kelab malam. Orang Melayu pun ada jadi tokek syarikat kelab malam, ataupun jadi pelindung kepada satu kelab yang buat kerja-kerja zina ni. Orang Islam sebab pendapatan tu banyak, lalu jadikan benda tu pendapatan. Boleh bayar cukai kepada negara pula. Masya Allah. Lalu bab yang keempat ni pengarang orang ke kita. Qala muallif rahimahullahu taala, balasan perbuatan zina. Tanbihul Ghafilin ini, kitab ini memperingatkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang keji dan ada balasan dia di sisi Allah. Ada akta dia, ada enactment, ada tuntutan di sisi Allah. Kenapa Allah buat tuntutan ni? Adakah Allah akan kaya ataupun Allah ni akan kuat kuasa dia dengan Allah beri balasan kepada orang yang berzina? Tidak. Allah nak menunjukkan kepada kita bahawa inilah keadilan yang ada di sisi Allah. Ni atas muka bumi ni, orang yang mari masjid tinggal zina, tinggal minum arak, tinggal derhaka kepada ibu bapa,
Dia sakit hati dengan mak dia minta maaf dengan mak dia. Ya Allah, mak minta maaf, mak, abang sakit hati, mak minta maaf. Ya Allah, maafkan aku, ya Allah, aku tinggal segala-gala dosa, ya Allah. Allah nak beri keadilan kepada orang yang meninggal maksiat ini di padang mahsyar nanti. Dengan apa? Dengan atta yang Allah buat dalam Al-Quran. Enak-enak yang Allah buat dalam Quran ni. Bab yang keempat ini memperkatakan mengenai seksaan bagi orang yang berzina. Orang yang berzina, dulu kita baca dah, orang yang meninggalkan solat, lalu orang yang derhaka kepada ibu bapa dia, lalu orang yang minum arak, lalu bab yang keempat ini orang yang berzina. Dia buat maksiat kepada Allah. Walaupun dia tahu nikmat dunia ni adalah fana, sekejap sangat. Ni kita duduk ni, kita akan berhajat kepada bangun. Nikmat duduk sekejap je. Duduk pula kadang-kadang pusing kok tu, pusing kok ni, nak leka habis. Tahu tak? Bila kita berdiri, kita berhajat kepada duduk. Itulah nikmat dunia, fana, sekejap. Sekarang ni tak habis lagi, apa panggil, virus, kena pakai lagi mask. Nikmat kita nak nyawa dengan udara yang segar, dalam keadaan selesa dan berani macam sebelum 2019 hari tu. Tak ada dah nikmat tu. Tak. Hidup dalam masjid dah kena pakai mask juga. Itulah nikmat yang fana, yang tidak ada kekalnya. Ia akan binasa nikmat-nikmat ni. Muda, ia akan jadi tua. Gagah, ia akan jadi dok-rok. Ni, dulu kita boleh marah kat orang, boleh bahang orang. Lain ni kita boleh marah je sebab dia ada mulut. Orang kena angin, dia boleh belebel. Orang dengar pun boleh nganyi pula ke dia. Sebab apa? Nikmat ini adalah fana, dia sifatnya sekejap. Tak, sekejap je. Anak kecil bolehlah main sekejap, besar 30-20 lebih. Kita boleh nak buat macam kecil yang itu? Tak boleh dah. Tak boleh dah nak buat. Sebab apa? Dia besar dah. Nikmat kecil lain dah. Mak panggil-panggil terik hidung, terik hidung, terik teling dengan anak umur 25. Anak kata orang ajar ayah hari ni gurau tak? Ayah pula kena terik hidung. Nikmat yang fana. Tapi orang berebut nikmat ni. Pasal apa? Pasal kalau tak boleh, tak puas. Begitu juga nikmat zina ni. Di sana ada, Allah beri rasa yang sedap orang yang berzina. Ada yang disebut dengan keselesaan, kepuasan, tetapi di sana adalah haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran ada akta-akta dia, hak-hak dia, hudud dipanggil. Dalam Al-Quran sebut wala taqrabuz zina. Dalam surah Al-Isra ayat 32 disebut janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya ia satu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Keji, buruk-buruk jalan. Sebab tu dalam Islam dia ada maqasid syariah. Maqasid, nak menjaga keturunan. Nak menjaga keturunan. Ada waktu dia got maqasid. Tengok hari tu kita kena semayang jarak 1 bulan 4 Terengganu boleh tak? Tok Iman? Tok Iman tidur. Boleh sembahyang jarak, boleh sembahyang rapat dia 1 bulan 4. Boleh? Berita gembira. Moga-moga tidak ada perubahan baru. Terengganu semayang 1 bulan 4 ni jarak dibatalkan. Mana semayang boleh rapat. Boleh rasa di antara bahu dengan bahu ni nikmat ukhuwah, nikmat kesihatan, nikmat kekuatan iman, nikmat khusyuk dalam solat. Sebab apa? Di antara kita ni tidak ada syaitan. Bukan hadis ni, bukan dongeng hadis. Hadis sebut suruh rapat sah. Bila kita semayang rapat sah, di antara kita tidak ada syaitan, maka tidak ada gangguan iblis. Tidak ada gangguan iblis di antara kita. Lalu kita boleh semayang dalam keadaan khusyuk. Itu kelebihan. Tapi kita dengar hadis, kita tak percaya kepada hadis. Apa yang Nabi sebut, kita hanya dengar dan kita kata hadis. Rasa bila hadis, tak ada rasa pun. Pasal apa? Persediaan solat kita tak buat. Kita nak kejar rakaat tu, kita berlari daripada parking motor, lalu kita dapat semayang yang lelah.
Start daripada takbir sampai salam. Sudah salam baru habis lelah. Tak, semayang jangan kejar. Kita jalan je. Kita mari lewat jalan je lah. Masbuk je lah. Deh. Sebab kalau kita masuk dalam keadaan lelah, maka kita tidak khusyuk. Kita tidak ada ihsan dalam solat. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadatlah kamu, abdilah diri kamu kepada Allah sebagaimana kamu melihat Allah. Kalau kamu tak nampak, maka ketahuilah bahawa Allah melihat kamu. Kita nak ihsan tu dalam solat, maka kita relax, tenang je kita masuk. Masbuk, kalau kita terlewat, biasa kita awal terlewat, kita dapat pahala penuh. Sebab apa? Ada masalah rumah tak disebabkan kita lewat, bukan sengaja lewat. Tak? Lainlah kita duduk situ perhabis rokok. Rokaat kedua dah habis lagi rokok, pasal duduk layan ke rokok. Tak? Contoh bukan sini lah. Gontok nasib kat lain. Lalu ayat ni sebut kepada kita, janganlah. Allah ni dia sebut dalam Al-Quran wala. Wow, dia sebut dah situ. Ada sebut setengahnya. Wa ni wa supah, wa ta'ah. Sebut tentang bahawa larangan ni adalah betul-betul benar-benar haram. Wala la, jangan. Tapi ni jangan menghampiri. Tak? Jangan kamu menghampiri. Sebab apa dia suruh jangan menghampiri? Kerana daripada unsur-unsur tadilah seseorang tu terjerumus dalam lembah zina. Dia tak akan jadi sedar-sedar turun masjid pergi zina. Tak akan jadi. Mungkin dah sebulan dah dia ni duduk usah. Sebulan dah dia duduk cari jalan mana nak dapat benda ni. Ataupun dia cari lama dah. Dia cari banyak dah apa-apa yang terjerumus. Dia duduk dalam kawan-kawan environment, kawan-kawan dia yang duduk dalam lembah maksiat tersebut. Lalu pintu maksiat terbuka kepada dia. Kena tinggal hampir tu kena tinggal dah, bukan zina, hampir kena tinggal. Wala taqrabuz zina. Innahu, sesungguhnya ia satu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Sebab apa Al-Quran sebut seburuk-buruk jalan? Kerana manusia juga menjadikan jalan ni jalan yang bertuah bagi dia, jalan yang manfaat bagi dia. Ada manusia jadikan jalan demikian. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka hendaklah kamu sebab setiap daripada kedua-dua mereka itu 100 kali sebab. Ni saya nak bagi tahu. Kita negara umat Islam. Negara umat Islam. Bukan negara Islam. Negara Islam yang melaksanakan undang-undang Islam. Had, hudud dilaksanakan negara tersebut, baru dipanggil negara Islam. Kita negara umat Islam. Majoriti umat Islam. Macam mana Indonesia, Republik Indonesia. Termasuk negara kita. Negara yang mentadbir dengan hudud, had yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut oleh Allah, baru menjadi negara Islam. Tu kita negara mana? Commonwealth ke apa? Tak. Ngaji undang-undang dia tahu lah. Ngaji undang-undang apa panggil undang-undang sivil, undang-undang syariah, dia tahu kita negara apa status. Apa orang marah hamba kata gitu. Saya kata gitu. Nak marah, tuan-tuan pergi cari buku undang-undang, cari kita negara apa. Nak gana tubik-tubik dekad dah. Tubik-tubik merdeka dah. Osmaniyah jatuh dah. Kita hidup dalam keadaan gini. Kita buat dakwah cara ni. Kita buat dakwah cara kita. Ada dakwah rumah ke rumah. Ada dakwah keluar 3 hari, sehari 40 hari. Ada dakwah dengan mentadbir negara. Kita jangan salahkan siapa-siapa. Kita buat apa yang kita mampu. Jadi Tok Imam mengimarahkan masjid, kemampuan kita buat. Ini tak boleh buat ni, sepuluh boleh ni, ni bid'ah semua. Dia duduk rumah. Duk apa dia? Jangan jadi gitu. Situ orang yang ditipu daya oleh iblis. Iblis yang alim. Iblis ni alim sekali.
Dalam kalangan malaikat Iblis halim sekali. Betul tak? Tapi dia dimurka oleh Allah sebab apa? Tak beramal. Iblis tak yang lain tapi tak beramal. Ada orang dia tak alim mana tapi dia suka beramal. Dia suka belajar. Dia suka mencari ilmu. Ada masalah hukum fiqh dia cari tok guru, dia tanya. Tak? Bila dia tahu dia buat. Sebab tu Nabi sebut, Allah Allah Nabi hadis ataupun kalam ulama dia sebut, kalam ni sebut, dia kata satu amal adalah lebih baik daripada satu perbuatan, lebih daripada 1000 amal. Satu amal istiqamah lebih baik daripada apa? Satu amal istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Sebab apa? Payah satu benda kita nak istiqamah, payah. Dulu kita kata nak selawat, contoh selawat boleh 3 hari dah ingat dah nak selawat. Tak? Betul tak? Lepas tu kita kata tak, nak sebut Allah sehari tu 10,000, sebutlah seminggu dah ingat dah. Masuk Ramadan istiqamah qiyamul lail. Lepas puasa senang letih raya dak bangun dah. Tak? Lepas dah puasa senang dak bangun dah. Nak bangun pula tunggu Syaban kejap pula. Kejap kat Syaban berlatih mula baru masuk Ramadan. Sebab itulah besarnya satu amalan yang istiqamah. Lalu Allah sebut ni dalam Al-Quran. Ni surah An-Nur ayat yang kedua. Inilah akta-akta hak-hak yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang digubal. Okey, balik kepada negara tadi saya sebut. Negara yang tidak melaksanakan, mungkin dia melaksanakan takzir, undang-undang yang diberi autoriti dia kepada pemerintah. Hak-hak, contohnya kita naik motor tak pakai topi, itu takzir tu. Ada. Kemudian orang yang tak ada lesen, hak penentuan hukuman tu, hudud ni diberi kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala direct. Mana Allah suruh jalan qisas orang yang buat satu dosa, bunuh contoh, ataupun ia kerat telinga orang, qisas boleh kisah balik dengan memotong telinga tersebut. Kalau keluarga tu tuntut, kalau dimaafkan tak apalah, dia kena bayarlah. Itu 3 undang-undang yang berada di bawah undang-undang Islam. Yang pertama hudud, kisah, takzir. Kita banyak merujuk kepada takzir, lepas tu pula undang-undang atau undang-undang sivil. Negara kita. Sebab apa saya sebut, tengok bawah dia kata mereka. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat murka terhadap kedua-duanya. Orang zina tadi, tak ada zina seorang, zina 2 orang. Jika tidak dilaksanakan hukuman tersebut, hukuman sebab 100 kali itu di dunia, ada kena kepada dia ni, nescaya mereka akan dipalu olehnya di akhirat dengan rantai api neraka. Kena bedar dengan rantai api daripada api neraka. Rantai yang dibakar dalam api neraka, lalu dia bedar kepada kita. Kita aja tengok orang pisah tak? Orang bakar pisah depan mata, dia akan buat masuk besi dalam api, lalu dia tekan angin tu tiup api sampai merah. Tak? Tu dunia baru. Petak ke kita masuk lalu, petak pisau merah tu sini lekat lalu. Dah macam mana pula kalau azab api neraka Allah ni tidak ada tempat kita nak lari walaupun 1 inci, tidak ada masa untuk kita balik semula ke dunia walaupun 1 saat. Allah akan binasakan orang ni dengan rantai api neraka. Tidak ada kehidupan dan tidak ada kematian. Tidak ada mati dalam selepas kita mati, tidak ada mati, tidak ada kematian. Diseksa sebegitu hancur, dijadikan kulit baru, hancur dijadikan kulit baru, hancur dijadikan badan yang baru. Itulah seksa yang dahsyat di akhirat nanti. Bermula dalam kubur alam barzah dah kena dah. Ada pengakhiran kesakitan di dunia ni, apabila kena mati, waktu habislah. Kita tengok atas muka, mati dah dia, kena hukuman gantung, habis dah. Tetapi di sisi Allah
Tak akan ada kematian setelah kita dimatikan di atas muka bumi. Tak ada kematian dah. Sebab apa? Kita dihidup dan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadili, tempat diadili. Tak ada bukan tempat kena semayang, tempat kena zakat, tempat kena puasa, tempat kena haji, bukan tempat dia dah. Tempat nak bangun semayang malam berat, bukan tempat dia dah. Tempat dia adalah tempat diadili. Bagi orang yang banyak bangun malam waktu dia hidup, lalu dia akan diberi tempat ketenangan. Bagi orang yang banyak sedekah, dia akan dapat kenikmatan duduk relax. Sebab apa? Tanah dia bagi kat masjid ni, kapet dia bagi kat masjid ni, orang duk guna buat semayang. Tak, saya tengok masjid nak lapik kapet baru tak? Pakat beri. Sebab apa? Kalau kita beri lalu kita mati, Masya Allah. Lalu mati pula mautul faja'ah, Masya Allah. Nikmat yang besar di sisi Allah. Kita boleh rehat. Rehat serehat-rehatnya. Tak ada lah nak gurat, nak bala, nak menangis, nak meraung. Tak ada dah. Inilah hajat kita sebenarnya. Apa benda kau? Kita nak mati dalam keadaan baik. Dan kita nak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Tu kita nak. Ni, orang yang tak kena di atas muka bumi, dia akan kena di hari akhirat. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, jauhkan olehmu perbuatan zina itu. Rasulullah pesan pula, tadi Allah pesan dalam dua ayat daripada Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Isra dan surah An-Nur. Nabi pesan pula kepada kita, nak suruh kita selamat daripada azab api neraka. Bukan boleh pitih ke Nabi pun, Nabi khabar ni. Bukan boleh kaya Nabi pun, bukan boleh angkat darjat Nabi pun. Tapi Nabi sayang kepada umat dia, suruh tinggal zina, suruh tinggal derhaka kepada ibu bapa, suruh tinggal minum arak, suruh tinggal, jangan tinggalkan solat. Bila kita balik rumah mak kita, duduk dekat mak kita, pegang kaki. Walaupun kita umur tua dah, kita 60, mak kita ada lagi pegang kaki dia, gosok kaki ni lah, duk jaga kita dulu. Tak nak besar ke kita, start daripada dia mengandung, lalu menyusu pula, membesarkan kita, membelai kita, menjaga kesihatan kita. Bila demam tak tidur malam, kaki ni lah duduk bangun, duduk jaga kita ni. Kita menangis, dia lah dukung. Walaupun kita tua dah, kalau dia ada pegang kaki dia, pegang tangan dia, minta Allah ampun dosa-dosa yang ada pada tangan dia, minta Allah ampun dosa-dosa yang ada pada kaki dia, supaya dia mati dalam husnul khatimah, supaya dia dapat kebahagiaan di sisi Allah. Bila kita nak pergi mak, doa ke kita tak mak. Contoh saya, doa ke mai tak mak, minta maaf mai tak mak. Kita tahu kat mana mak kita rasa hati dengan kita. Kita tinggal perbuatan maksiat, iaitu satu benda derhaka kepada ibu bapa. Kita nak mati dalam keadaan baik. Sambung hadis tadi. Di dalamnya ada 6 musibah. Orang zina ni ada 6 musibah dia. 3 daripadanya di dunia dan 3 perkara di akhirat. 3 Allah beri di atas muka bumi ni bagi orang yang berzina, dan 3 di akhir akhirat. Orang yang tidak bertaubat kepada Allah, dia akan ada hutang ni sampai bila-bila dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelepasan dia apa? Pelepasan dia taubat nasuha. Dia menyesal, dia ingin tinggal, dia menyesal atas perbuatan dia dengan perbuatan buruk dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia balik kepada Allah. Lalu pada sahabat bertanya, apakah wahai Rasulullah siksaan semasa di dunia? Sahabat tanya. Maknanya apa? Hadis ni, sahabat duduk dalam majlis dengan Rasulullah. Dia duduk sekali dengan Rasulullah. Rasulullah duduk cakap, duduk bincang, duduk bagi tahu. Lalu terkeluarlah hadis ni. Sahabat tanya Rasulullah, apakah wahai Rasulullah siksaan semasa di dunia? Apa benda? Lalu Rasulullah SAW baginda menjawab, pertama, dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya yang halal. Sebab saya sebut tadi, ada orang menjadikan pendapatan dia buat sewa satu bangunan, dia jadikan rumah ni kelab malam, buat tempat orang sewa. Tak? Orang sewa, orang duduk pergi masuk, bawa bukan suami isteri, masuk zina dalam.
Dan sebab apa negam dia ni? Untung banyak pendapatan boleh. Ni rezeki yang halal dia tidak dapat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana berjuta-juta orang yang dapat nikmat rezeki yang halal, tetapi dia dalam berjuta-juta ni dia tidak dapat rezeki yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, dihilangkan keberkatan pada umurnya. Kehidupan dia ni tua, jadi datuk, jadi ada rumah yang besar, mahligai yang besar, ada pangkat, orang hormat dia, tetapi dia ada sumber-sumber pendapatan tadi, lalu Allah Subhanahu wa taala tak beri keberkatan, hilangkan keberkatan. Dia jadi serabu, rumah besar, tilang yang empuk pun, tilang bukan hak 700 800, tilang 2 3 4 ribu tilang contoh. Ataupun 5 60 ribu contoh. Saya tak tahu harga tilang hak mahal berapa. Tapi Allah tak beri kebahagiaan kepada dia, tak beri ketenangan dalam tidur dia. Allah tarik, Allah cabut keberkatan. Anak ramai tetapi tidak ada satu orang pun yang jadi alim, tak ada seorang pun yang menjaga solat, tak ada seorang pun yang menghormati dia, tak ada seorang pun yang jaga bila dia sakit. Ni keberkatan Allah tarik. Isteri ramai, isteri semua nak harta, semua tinggal dia apabila dia susah, apabila dia sakit, tak ada seorang pun jaga. Bibik daripada Indonesia lah yang jaga dia. Tak ada berkat. Orang mana hak bahagia? Duduk dengan keluarga rumah, naik kereta kacil, pagi-pagi boleh pergi bahan roti canai, pagi-pagi boleh makan nasi lemak, nasi dagang. Bila masuk waktu semayang, boleh singgah masjid pergi semayang. Dia sihat, semua anak dak penuh sakit, dak penuh pergi masuk uap anak dia. Itu nikmat. Hak tu piti banyak, bukan nikmat, tapi berkat tidak ada. Kalau kita ukur bahawa pitih banyak itu adalah nikmat yang besar, maka kita tak sihat lagi lah sebenarnya. Nikmat Allah ni luas. Antara dia adalah iman dan kesihatan. Sebab tu dalam doa khutbah ni ada, perhiasilah daku ya Allah dengan kesihatan. Kesihatan ni ada perhiasan. Perhiasan. Ada orang dia gatal seluruh tubuh, lalu sopok sakit kulit dia, tidak cantik dia, bukan satu kenikmatan, bukan satu perhiasan bagi dia. Tapi kita tak tahu, kita tak rasa benda tu nikmat. Sebab apa? Sebab ada. Ya, nikmat ni bila benda tu hilang, nikmat dah. Anak kita nampak dia main macam buah sikit, bila dia Allah ambil dia, tak ada dah. Dulu ada, dia taklah kata rajin sangat dah, baik sangat, tapi bila dengar kita cakap, bila tak ada, bila baru kita tahu, oh nikmat je rupanya. Sebab tu ada, kita syukur. Menggunakan sesuatu nikmat tu ke jalan Allah, itu adalah nikmat. Kalau menjauhkan kita dengan Allah, itu istidraj. Apa yang Allah beri kepada kita, menjauhkan Allah menjauhkan kita dengan Allah, maka itu adalah istidraj. Firaun boleh takhta kedudukan yang besar, boleh perintah manusia, boleh perintah orang-orang kaya, boleh perintah ahli-ahli sihir, tetapi dia adalah istidraj yang menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala apabila keluar rohnya daripada jasadnya, dan terpisah roh dan jasad, terlindung daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ni contoh kita ni dak. Bila nak pisah, kita ada dua komponen, iaitu jasad kita, hak yang kita nampak ni, yang kedua roh, hak kita tak nampak. Hak tak nampak. Bila cabut roh, otak hak mahal, otak hak geliga ni, hak kena bayar ke dia 80,000 sekali nak jumpa dia contoh. Cabut roh, tak ada nilai dah. Betul tak? Tak ada nilai dah. Masa hidup 40,000 kalau nak jumpa dia, nak minta pandangan dia contoh. Cabut roh, tinggal jasad saja. Orang nak tak? Orang sibuk letak dalam tanah. Betul tak? Roh dia sibuk gimana? Roh dia sibuk dihisap apa yang pernah dia buat kerja-kerja atas muka bumi ni. Dah hidup ni relax je hidup. Dua komponen ni pisah ada benda. Maka orang yang berzina tadi, yang ketiga Nabi sebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang apabila roh dia nak berpisah dengan jasad dia. Waktu kematian dia, sakaratul maut dia, Allah tak pandang. Mari malaikat maut, malaikat sakaratul maut, malaikat Israel
lalu malaikat bawa dua kumpulan malaikat lagi, kumpulan malaikat baik, kumpulan malaikat yang buruk. Malaikat ni adalah hadis yang menceritakan seorang yang mati dia nak taubat, dia bunuh 99 orang. Malaikat ni Allah hantar malaikat ni waktu nak mati, bukan malaikat Israel je, dia ada dua kumpulan lagi, malaikat baik dan kumpulan malaikat ni hak dak baik. Malaikat ni, dua malaikat ni lah yang akan ambil antara malaikat baik ataupun tidak, rahmat ataupun yang buruk, dia akan ambil. Contohnya waktu kematian yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bukhari, seorang pemuda yang dia bunuh 99 orang, lalu dia pergi ke satu tempat, dia nak bertaubat, lalu ahli abid tadi, abid ni orang yang ibadah tapi tidak belajar, sembahyang banyak, zikir banyak, tak belajar, ada malah nak mengaji, kena tipu dia syaitan juga ni. Lalu dia ni bila jumpa dia, tanya dia, saya ni nak bertaubat, bunuh 99 orang dah, macam mana mungkin Allah nak terima taubatmu membunuh 99 orang? Lalu cukuplah dia ni dengan satu orang lagi, dia jadi 100. Lalu dia berhijrah lagi, dia pergi lagi, syak dah ke? Masya Allah, saya berhenti dulu cukup cakap tu lah pada malam ni, bab banyak dah tu. Jadi orang tengok saya dah sedar, patutnya akak tangan ni. Saya rasa berhenti cakap ni lah. InsyaAllah panjang umur, kita sambung kisah yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. InsyaAllah mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan, terima kasih atas segala kekurangan ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus saf, betulkan saf dan samakan saf, penuhkan saf. Hamzan insyaallah. Sali fardun insyaallah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.